نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. أيها المسلمون والmuslimat, أعزني الله وإياكم. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada malam ini kita bertemu dalam pertemuan pertama kita bagi bulan Oktober 2023 dan menyambung topik perbahasan kita berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dan tanda-tanda kiamat yang telah kita mulakan perbahasannya beberapa siri kuliah yang lalu. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan masih ingat apa yang menjadi indikator kita kepada bermulanya tanda-tanda besar atau peristiwa besar itu adalah dengan berlakunya sebuah peristiwa yang dipanggil sebagai Umran Baitul Maqdis, kemakmuran Baitul Maqdis, dalam erti berlakunya pembebasan Baitul Maqdis, keamanan di bumi Syam, penyatuan bangsa dan berdirinya sebuah kerajaan baharu yang berpusat di Baitul Maqdis sendiri. Dan kerajaan itu adalah sebuah kerajaan yang ditadbir, diurus ataupun dipimpin oleh ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus bermula daripada 6 Oktober yang lalu, apabila berlakunya suatu serangan mengejut daripada pihak Hamas ke beberapa buah bandar dalam Israel seperti Shadarat dan Ashkelon, dan orang masih berbicara tentang peperangan ini sehingga ke hari ini. Apa yang menarik, sebelum saya mulakan apa yang saya nak bawa ni, sebab dia akan ada kaitan dengan peristiwa besar kiamat yang pertama tu. Sebab tu sebelum ni saya kata kita dekat. Sebab tu saya nak bawa topik ni, sebab saya kata takut tak sempat. Jadi betul tuan-tuan. Baik. Apa yang berbeza perang kali ini? Pertamanya tuan-tuan, dalam istilahnya kita tak boleh sebut perang Israel-Palestin, sebab kerajaan Palestin dia tidak berperang. Ini bukan melibatkan perang Israel dan kerajaan, maknanya kerajaan Israel yang menurunkan Israel Defense Force IDF dengan Palestin, bukan. Kerana Palestin ataupun Perdana Menterinya itu Mahmud Abbas yang berdiri di atas Palestinian Authority yang berpengkalan di Ramallah, itulah kerajaan Palestin yang sah dan diiktiraf. Serangan ini datang daripada satu entiti parti politik yang berpengkalan di Gaza, namanya Hamas, dengan sayap militeri dia yang bernama Brigade Al-Qassam. Pertama. Yang kedua, serangan kali ini tidak dimulakan oleh Israel seperti mana sebelum ini. Sekalipun Hamas yang memulakan serangan roket, tetapi dia ada punca dia, seperti kekacauan yang berlaku di tebing barat ataupun di Masjid Al-Aqsa khususnya. Serangan mengejut yang dibuat pada tarikh yang sama sejak 50 tahun yang lalu, 6 Oktober 1973, berlakunya perang Arab Israel, atau lebih tepat perang Mesir dan Syria bergabung memerangi Israel dalam peperangan Yom Kippur. Peperangan ini bertujuan untuk Syria mendapatkan semula Golan Heights, kawasan Bukit Golan, dan juga Mesir ingin mendapatkan semenanjung Sinai. Tetapi peperangan ini berakhir dengan gencatan senjata. Mesir tidak memperolehi kemenangan penuh di semenanjung Sinai, tetapi pada 1979 Mesir dihadiahkan atau dianugerahkan seluruh kawasan semenanjung Sinai kembali kepada Mesir,
tetapi Mesir perlu mengiktiraf kedaulatan sebuah negara bernama Israel. Sebab itu Mesir mengiktiraf Israel dalam perjanjian Camp David pada 1979 melalui presidennya waktu itu Anwar Sadat. Okey. Jadi hadirin mati Allah sekalian, peperangan kali ini dia dimulakan oleh Hamas. Ini ada sedikit beza, ya, berbeza berbanding dengan yang sebelumnya. Dan untuk peperangan kali ini, dua entiti kuasa besar yang merupakan pemilik penuh kepada kerajaan Israel, iaitu UK dan US, yang mempunyai kuasa vetonya dalam Majlis Keselamatan PBB, kali ini tidak seperti biasa, yang mana pada kebiasaannya mereka lah yang akan menyeru kepada gencatan senjata, tetapi kali ini mereka membantah resolusi gencatan senjata yang dibawa oleh Rusia. Maknanya dia nak perang ini terus proceed. Okey, baik. Ini situasi semasa. Perang tidak berlaku di tebing barat, walaupun ada provokasi yang melibatkan kematian berlaku di tebing barat, tetapi laporan sahabat-sahabat saya yang duduk di beberapa bandar di tebing barat, termasuk di Baitul Maqdis, mereka masih aman hingga ke hari ini. Boleh, kalau tuan-tuan tengok rakaman terbaru pun, solat Jumaat di Masjid Al-Aqsa tu solat Jumaat macam biasalah, tanpa sebarang provokasi, macam biasa je, tak ada apa-apa. Ya, kalau tuan-tuan nak pergi pun boleh, tapi kerajaan Malaysia tak saran waktu ini, sebab kalau tiba berlaku perang dah masalah pula nak bawa tuan-tuan keluar. Baik. Dan dia peperangan dia berlaku di Gaza, itu maklum, dan Gaza dan juga tebing barat ni, border ke border dia terpisah 60 km jarak dia. Tapi kalau nak pergi ikut jalan dia jadi 150 km. Itu ada faktor dia lah, faktor jalan dia. Dan perang ini berlaku di Gaza sendiri dan juga di beberapa wilayah ataupun bandar-bandar besar di Israel, tapi tak melibatkan semua bandar utama. Okey. Baik. Ini situasi semasa lah, dan ianya masih belum menunjukkan tanda-tanda keredaan dan mungkin akan merebak kepada satu skala yang besar di selatan Lebanon. Namun sahabat saya yang bersama dengan UNIFIL di bawah PBB, ya, menyatakan, dia kata masih tak ada apa-apa lah, dia pun boleh duduk camp macam biasa setakat ini, ya, walaupun beberapa buah negara menyeru rakyatnya meninggalkan Lubnan, terutamanya di selatan Lubnan. Baik. Hadirin sekalian, kalau kita lihat kepada situasi untuk kita memahami peperangan ini, ada sebab mengapa majoriti negara Arab masih menyeru kepada hentikan peperangan, hentikan serangan. Dan saya nak bawa kepada kita supaya berfikir secara positif. Kita tidak boleh ada selama-lamanya sentimen untuk menyatakan Arab ini pengecut, Arab ini tunggangan Israel. Jangan. Ada negara Arab yang macam tu, betul, tapi tuan-tuan harus ingat, itu negara-negara kaya, terutamanya negara-negara Arab yang perut mereka itu penuh dengan minyak bumi. Tetapi tuan-tuan tak boleh hukuman yang sama ke atas Mesir. Tuan-tuan tak boleh hukuman yang sama ke atas Jordan. Mesir dan Jordan 2-3 kali dah mereka berperang dengan Israel ini. 1948, 1967, 1973. Mesir perang dengan Israel sampai hilang semenanjung Sinai. Syria perang dengan Israel sampai hilang Bukit Golan, kawasan tadahan hujan mereka. Jordan perang dengan Israel hingga hilang seluruh tebing barat dan Baitul Maqdis. Dulu Baitul Maqdis tebing barat duduk bawah Jordan. Dan mereka menyedari ada perkara yang tak kena dalam kalangan keseluruhan 22 buah negara Arab, terutamanya di Rantau Teluk, yang menyebabkan mereka rasa fed up untuk berhadapan dengan Israel disebabkan oleh sikap negara-negara Arab yang kaya ini. Sebab itu beberapa buah negara Arab seperti Jordan dan Mesir yang akan sentiasa menjadi watak utama bila berlaku konflik Palestin, mereka akan menyeru kepada perdamaian. Apa sebab?
Tuan-tuan lihat demografi ini, 2.4 juta Gaza diduduki oleh warga Palestin, Arab, Palestin, Muslim. 2.2 juta warga Palestin masih tinggal di tebing barat dalam wilayah West Bank, di beberapa bandar lah, seperti yang kita tahu, Ramallah, Hebron, dan termasuk juga di Jerusalem itu sendiri. 1.9 juta Arab Palestin telah menjadi warga negara Israel dan duduk dalam wilayah Israel pada hari ini. Jangan terkejut. Okey. 1.9 juta pegang IC Israel, mengundi dalam pilihan raya di Israel, sehingga komuniti warga Palestin ini yang berjumlah 1.9 juta membentuk beberapa buah parti Islam dalam Israel, bertanding pilihan raya dan menang beberapa buah kerusi, menduduki beberapa buah kerusi daripada jumlah 120 parlimen Israel. Dan ada di kalangan ahli parlimen mereka itu yang bersetuju untuk memberikan confident vote kepada Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Ini fakta dia. 2.2 juta di tebing barat, 2.4 juta di Gaza, 1.9 juta di Israel, 3.3 juta rakyat Palestin di Jordan. Lagi ramai tuan-tuan. 2.2 juta sah diberikan sebagai diberikan hak memiliki kerakyatan Jordan. Tuan-tuan nak blame negara Arab, tuan-tuan nak blame Jordan? No. Sekarang ni Barat dalam usaha mendesak Gaza keluar, orang-orang Gaza keluar. Dia nak hantar ke Mesir, dia nak bagi kosong. Senang cerita, kosong lagi senang cerita nak bantai. Yang tebing barat pun dia usir supaya masuk ke Jordan. That's why hadirin mati Allah sekalian, King Abdullah dalam ucapan dia yang terbaru, dia kata apa? Accepting refugees following the war in Gaza is a red line. Dia kata there is no refugees in Jordan and there is no refugees in Egypt. Tuan-tuan kena faham maksud tu. Orang kita blame inilah negara Arab, tak guna, tak nak terima pelarian, nak suruh mati, tak makan. Tengok orang kita senang dia buat judgement. Sebab tu kita nak menang ni payah tuan-tuan. Sebab kita ada sikap itu. Tuan-tuan tak tahu raja dia dah terima 3.3 juta. Jordan minyak, satu telaga minyak pun tak ada tuan-tuan. Inilah yang menyebabkan pada tahun 1994 King Hussein mengadakan perjanjian damai Israel Jordan dengan mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. First negara Islam yang iktiraf Israel sebagai sebuah negara adalah Turki. Zaman sekular lah, zaman tahun 1950, zaman sebelum zaman Adnan Menderes lagi. Kedua, Iran, zaman Shah Iran, tapi tarik balik bila Ayatollah naik. Itu pun wayang kuat tu, tapi tak apalah kan, dia dah tarik, okey lah. 3, Mesir tahun 1979. 4, Jordan tahun 1994. 1993 almarhum Yasir Arafat buat perjanjian Oslo menyerahkan 60% tanah Palestin kepada Israel sebagai wilayah berdaulat. Dia serah. Kerana apabila Yasir Arafat melihat Israel tak boleh nak patuhi dan hormati perjanjian sepadan pasca perang 1967, dia kaut nak bagi senang cerita, nak bagi minimumkan kematian dan rampasan tanah, dia bagi 60% tanah Palestin kepada Israel waktu itu. Dan bermula 2017 wujudnya normalisasi Arab Israel yang dibawa oleh senior advisor White House, iaitu Jared Kushner, menantu kepada Donald Trump sewaktu dia menjadi Presiden US. Dia telah bertemu dengan beberapa buah negara Arab, mewujudkan perjanjian normalisasi dengan Israel di bawah treaty dipanggil sebagai Perjanjian Abraham Accord, bermula dengan UAE, Bahrain, Sudan Maghribi, dan hampir ditandatangani oleh Arab Saudi bulan September lalu.
ya, dalam ketika berlakunya UNGA, United Nations General Assembly, tetapi terbantut disebabkan oleh perang yang berlaku 6 Oktober lalu. Jadi kita hari ni nak sebut negara haram Israel dah tak boleh dah tuan-tuan sebenarnya. Nak kata haram ke halal ke negara makruh ke hakikatnya dia telah mendapat pengiktirafan dunia dan negara Arab itu sendiri. Walaupun Malaysia sampai sekarang ni tidak menjalankan hubungan diplomatik. Begitulah dengan Israel ini. Baik, ini adalah fakta-fakta penting yang kita kena tahulah pada peringkat awal untuk kita memahami peperangan ini. Sebab apa tuan-tuan? Semangat ni tuan-tuan kena letak nombor 2. Pertama, kita kena ada sikap rasional pada fakta dan nas. Fakta kata apa? Nas kata apa? Tuan-tuan, apa pun kita punya expectation daripada peperangan ini, kita kata Yahudi akan kalah, kita kata Yahudi akan menyorok balik pohon Gharqad, macam-macam lah tuan-tuan, kan? Kita kena sedar bahawa dalam hadis kaum Yahudi tetap wujud di bumi Syam itu, di Palestin itu, di negara dia bernama Israel itu, sehingga turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Mereka masih ada di situ. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi Isa turun ketika Al-Masihud Dajjal memimpin tentera Yahudi melakukan serangan di bumi Syam. Sebenarnya bukan bumi Syam saja, seluruh tanah Arab. Tapi Allah tak benarkan tentera itu yang dipimpin Dajjal masuk ke 4 buah masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Tur di Sinai dan Masjid Al-Aqsa. Tetapi mereka melakukan amukan ketenteraan sehingga Allah menurunkan Nabi Isa dan Nabi Isa buru dan bunuh Dajjal. Selepas itu barulah tentera kaum muslimin memerangi tentera Yahudi, dan itulah peperangan dengan Yahudi yang terakhir yang menamatkan kewujudan sebuah negara bernama Israel. Baru habis. Baik. Lepas tu ada orang tanya saya, mana tahu dalam perang ni keluar turun Nabi Isa? Okey tuan-tuan, ready? Belum? Belum. Perang ni takkan turun Nabi Isa alaihi salam. Sebab apa? Beberapa peristiwa besar sebelum turun Nabi Isa belum berlaku. Itu kronologi hadis. Okey, so kita clear tuan-tuan. Baik. Namun ya, kedamaian, pembebasan tetap akan berlaku di bumi Syam, termasuk di Palestin dan Baitul Maqdis, sehingga menubuhkan sebuah kerajaan baharu umat Islam di bumi Syam. Tetapi pembebasnya bukan tentera yang sedang berperang dengan Israel pada waktu ini. Itu jelas dalam hadis. Kerana kemenangan, Nabi sebut dia datang daripada sebelah timur Baitul Maqdis. Tengok map tuan-tuan, timur Baitul Maqdis negara apa? Tak sekadar itu, Nabi sebut orang yang bangkit membebaskan bumi Syam adalah pemimpin daripada min ahli baiti, daripada ahli keluargaku, family Nabi, Hashimite Kingdom. Okey, ini hadis riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih tuan-tuan, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi dah berlaku belum? Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan kena sedar satu perkara. Jihad bagi umat Islam hanya datang dari sebuah negara yang berpemerintah, dalam sebuah negara berpemerintahan oleh seorang pemerintah yang sah. Tuan-tuan kena ingat poin itu. Jihad ni dia tak berlaku dalam Islam. Dia tidak ada jihad by free brigade tertentu, tak ada. Bohlah Al-Qaeda ke al-apa tak ada. Dia mesti datang daripada sebuah wilayah pemerintahan yang sah tuan-tuan. Itu hukum dia. Sebab itu perang yang sedang berlaku ini dia akan menjadi perang rantau bumi Syam.
yang akan melibatkan negara, beberapa negara yang akan berhasil dengan sebuah kemenangan penyatuan bumi Syam sebagai sebuah wilayah baharu. Syria dah tak boleh bina negara balik dah, tuan-tuan. Ya. Bashar is very strong now. Supply senjata kepada rakyat Syria dah makin berkurangan. Rakyat Syria yang nak jatuhkan Bashar tu supply senjata dia daripada barat, daripada US masuk ikut Turki, because Turki one of NATO punya ally. Sebab US dia tak suka Bashar, because Bashar ni pro kepada Russia. Yang bantu Bashar adalah Iran. Kan, Iran dia hantar tentera support Bashar, banyak orang Sunni di Syria. Hari ni dunia percaya Iran nak bebaskan Palestin, kena tipu mentah-mentah, tuan-tuan. Nyawa orang Sunni ni tak ada harga pun pada orang Syiah ni, percayalah. Tuan-tuan baca sejarah Hashashin ke apa bunyi dia, baca sejarah tu. Sejarah yang tak pernah menipu kita. Okey, Hashashin, malah nak buka cerita ni panjang pula, tuan-tuan. Kita stop dulu Hashashin tu, tuan-tuan cari kat Google cerita tu. Okey, baik. Ini semua era kerajaan Fatimiyah dululah. Okey, tak boleh. Okey, katalah tuan-tuan, rakyat Syria berjaya menumbangkan Bashar. Tuan-tuan kena maklum bahawa rakyat Syria yang berperang menentang Bashar ni, brigad dia berpuluh brigad dengan latar ideologi yang berbeza. Sekalipun mereka menang, akan berlaku civilian war, perang saudara untuk merebut siapa layak jadi penguasa. Belum menang pun dah berlaku. Beberapa kawasan di Syria itu sememangnya telah dimenangi oleh rakyat. Bashar dah kalah tentera dia, tapi Bashar dapat take over balik because berlaku perang antara rakyat brigad ini. Siapa paling layak nak ambil kawasan itu? Keadaan yang sama, tuan-tuan, boleh berlaku di Palestin. Palestin ada 12 brigad utama rakyat dia, brigad bersenjata, di bawah 3 ideologi yang berbeza. Ideologi nasionalis ini kebanyakannya dipaksikan kepada Fatah. Ideologi Salafi Jihadi banyak berpaksi fund daripada Saudi, dan ideologi Ikhwan seperti Hamas, Ikhwan Muslimin. Ada 12 brigad utama, tuan-tuan. Yang 12 sekarang ni yang berperang boleh kata 2 lah. Kebanyakannya iaitu Al-Qassam di bawah Hamas, dan satu lagi brigad di bawah satu entiti lain tapi berideologi Ikhwan yang sama, iaitu Saraya Al-Quds. Ada baki 10 brigad yang lain menunggu masa kalau Hamas dan Saraya Al-Quds ni dapat kuasai peperangan ni, mereka standby untuk masuk. Sebab mereka pun nak kuasa juga. Kita tak pernah dengar kan benda ni kan, tuan-tuan. Sebab itu benda-benda begini menyebabkan 1.9 juta rakyat Palestin selesa menjadi warga negara Israel. Macam mana, tuan-tuan? Beza pula ustaz cerita malam ni. Realiti yang pahit tapi kita kena telan. Sebab itu dalam sejarah, saya bagi fakta, ya, bangsa Palestin tak pernah bebaskan Masjid Al-Aqsa. Tak pernah dalam sejarah. Bahkan bangsa Palestin ini bila dia betul-betul merdeka, tuan-tuan? Ini satu soalan. Semasa era Nabi SAW, mereka berada di bawah Rom Byzantine. Termasuk kota Baitul Maqdis tu pun dikunci oleh Rom Byzantine. Pembukaan Baitul Maqdis, tuan-tuan tahu istilah pembukaan yang dikata Fathu tu, macam Fathu Makkah, Fathu Baitul. Fathu ni, pembukaan ni merujuk kepada peristiwa kali pertama sesebuah kota itu dibuka oleh kaum muslimin. Itu makna Fathu. Tapi kalau dah dibuka oleh kaum muslimin, jatuh balik ke tangan kufar, kita nak ambil balik, peristiwa tu tak dipanggil sebagai Fathu atau pembukaan lagi. Peristiwa tu dipanggil sebagai pembebasan. Macam Salahuddin Al-Ayyubi, dia tak buka Baitul Maqdis, dia bebaskan daripada tangan tentera salib. Okey, tuan-tuan. Umar
akhirnya merealisasikan janji Nabi. Pada tahun 16 Hijrah, kota Baitul Maqdis dibuka sebagai wilayah kaum muslimin. Penyerahan kunci berlaku kepada Umar ibn al-Khattab. Dan selepas daripada itu boleh dikatakan dalam beberapa perang seperti perang Damsyik mengakibatkan kuasa Rom Byzantine hilang di bumi Syam. Seluruh bangsa di bumi Syam termasuk Palestin duduk di bawah khilafah Ar-Rashidin, Khulafa Ar-Rashidin. Diteruskan legasi itu di bawah khilafah-khilafah yang lain, tuan-tuan. Pada tahun 1099 Masihi, 1099, ya. Itulah waktu di mana kedatangan tentera salib merampas Masjid Al-Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Pembebasnya siapa? Pembebasnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi setelah 80 tahun salib menguasai Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi orang bangsa Palestin? Bukan. Salahuddin Al-Ayyubi bangsa Kurdish, orang Kurdish, yang waktu itu beliau bukan sultan pun. Beliau merupakan panglima tentera keluarga Ayyubiyah yang berkhidmat sebagai tentera upahan kepada Sultan Zengid Nuruddin, seorang sultan daripada bangsa Saljuk. Boleh ingat tuan-tuan? Ulang balik. Ya, baik. Tapi kita kena baca sejarah, tuan-tuan. Saya tidak akan pernah berhenti untuk bercakap tentang siapa Syiah dalam isu ini. Walaupun sekarang dunia sedang percaya Syiah lah yang berperang nak membebaskan Palestin. Mengarut semua tu, tuan-tuan. Sebab apa? Tentera salib datang ke Baitul Maqdis 1099. Waktu itu dominasi kerajaan Islam termasuk Palestin di bawah kerajaan Fatimiyah. Berlaku deal antara Fatimiyah dengan tentera salib. Fatimiyah buka jalan masuk, ambil Baitul Maqdis, support kami untuk terus berkuasa mengalahkan tentera Saljuk Sunni. Samalah tuan-tuan macam Muqtada Al-Sadar buat semasa US datang nak masuk ground battle lawan Saddam Hussein. Mana boleh masuk? US tak boleh masuk ground battle waktu perang 2003 Iraq tu. Tapi dia dapat masuk daripada wilayah Najaf. Sebab apa? Muqtada Al-Sadar bagi jalan dengan restu Ayatullah Ali Sistani, Syiah. Bila ground battle memang kalah lah tuan-tuan. Bila dapat masuk kalah Saddam Hussein. Jatuh pemerintahan Saddam Hussein, dijajah oleh US. US bentuk kerajaan baru. Dia lantik Nuri Al-Maliki jadi Perdana Menteri Syiah. Tuan-tuan, ada Syiah sini angkat tangan? Tak ada. Ajaran sesat Jais letak ajaran sesat jangan main. Ini cerita dia. Sebab itulah tuan-tuan hadirin mati Allah sekalian, bila Salahuddin naik sebagai panglima perang keluarga Ayyubiyah, jadi saya bagi tahu tadi mereka adalah tentera upahan yang berkhidmat kepada Sultan Zengid bangsa Saljuk. Rancangan membebaskan Baitul Maqdis pun bermula. Tapi tuan-tuan tengok Salahuddin pergi attack siapa dulu sebelum bebaskan Baitul Maqdis. Beliau pergi attack Kahirah, iaitu pusat kepada kerajaan Fatimiyah. Jatuhkan kerajaan Fatimiyah dulu pada 1067 Masihi. Jatuh kerajaan Fatimiyah di Kahirah, Mesir. Mesir bertukar menjadi sebuah negara Sunni. Universiti Al-Azhar bertukar menjadi sebuah universiti Sunni. Orang-orang Syiah lari ke dua bandar utama iaitu Isfahan dan Tehran. Maka terbentuklah komuniti orang Syiah di wilayah tersebut yang akhirnya membentuk sebuah negara bernama Iran. Dah jatuh kerajaan Fatimiyah, baru tak ada gunting dalam lipatan, baru tak berlaku pengkhianatan. Maka akhirnya 10 tahun selepas itu pada 1079 Salahuddin menggerakkan tenteranya membebaskan Baitul Maqdis dari cengkaman tentera salib. Kemenangan beroleh pada tahun 1183 Masihi. Dan selepas daripada itu Baitul Maqdis terus dijaga oleh kaum muslimin yang bukan berbangsa Palestin. Okey, sebab apa tuan-tuan?
Selepas daripada tu kerajaan, tuan-tuan tengok dominasi kerajaan selepas tu. Kemudian Ayubiyah naik. Ayubiyah naik, dia jaga. Ayubiyah ni dia tak besar tapi dia kuat waktu itu. Sebab keluarga Ayubiyah dibesarkan dengan dua elemen, ketenteraan dan agama. Kan, dia bangsa ni dia ikut dibesarkan dengan apa? Kita tengoklah, kita macam bangsa kita dibesarkan dengan apa? Dia akan membentuk karakter bangsa itu. Sebab itu kita yang memerhatikan bangsa kita sekarang, bagaimana mereka dibesarkan, kita risau. Sebab tu dia tak ramai tapi dia kuat. Kerajaan Ayubiyah pun hanya bertahan 80 tahun sahaja. Dan Ayubiyah pun banyak hire bangsa lain untuk jadi tentera upahan mereka, seperti bangsa Khawarizm dan sebagainya. Walau Khawarizm ini kita dengar matematik lah, tapi dia ada satu bangsa yang handal juga dalam peperangan. Ayubiyah jatuh, naik Mamalik. Mamalik juga bukan orang Palestin. Naik Mamalik, tuan-tuan, ialah kerajaan ni dia tak pernah sepi daripada konflik keluarga pemerintah itu sendiri, tapi dalam usaha memelihara Baitul Maqdis tidak pernah ada kompromi. Dia orang jaga habis-habisan. Mamalik jatuh kerana kalah kepada empire keluarga Uthmaniyah. Waktu tu Uthmaniyah memang cukup strong apabila mereka berjaya mengalahkan Rom Byzantine total di Istanbul 1453. Selepas itu mereka berperang dengan kerajaan Mamalik, jatuh kerajaan Mamalik, Palestin, Baitul Maqdis berada di bawah keluarga Uthmaniyah. Okey, dapat tuan-tuan follow? Semasa Salahuddin Al-Ayyubi bebaskan Baitul Maqdis dari cengkaman tentera salib, tuan-tuan, mereka try untuk tempoh lebih 100 tahun lagi selepas itu nak dapatkan juga Baitul Maqdis, tapi semuanya hampir gagal. Dan usaha tentera salib untuk mengambil alih Baitul Maqdis, merampas Baitul Maqdis, hampir terkubur apabila Uthmaniyah mula menguasai kerajaan Islam. Dia orang tak boleh lawan. Uthmaniyah sangat kuat, tuan-tuan. Okey, saya nak tanya kepada tuan-tuan, sejarah rampasan pertama Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin adalah tentera salib. Dia orang dapat 80 tahun, Salahuddin bebaskan, dia orang try 100 tahun lagi, gagal. Saya nak tanya tuan-tuan, tentera salib ni Yahudi ke? Kristian? Bukan Ortodoks. Kerajaan Ortodoks waktu tu di Istanbul, Eastern Roman di Ortodoks di Istanbul. Mereka ni Katolik. Sebab itu dia namakan tentera salib itu because dapat bless daripada padri-padri gereja Katolik Barat. Kepalanya dalam perang salib pertama Perancis, dan selepas itu siri-siri berikutnya masa Salahuddin perang tu England dah jadi kepala besar lah. Dia bukan Yahudi pun, tuan-tuan. Tapi dia orang ni beria nak ambil Baitul Maqdis. Ada tak Yahudi pada waktu tu? Ada. Tapi Yahudi tak pernah nak Baitul Maqdis. Apa sebab? Okey, kita nak bicara Yahudi ni, kita nak ambil Yahudi mana, tuan-tuan? Tuan-tuan kena divide dulu. Nak cerita Yahudi Middle East, Timur Tengah, atau nak cerita Yahudi Eropah? Sebab komposisi Yahudi pada hari ini 90% adalah Yahudi Europe. Hanya 10% sahaja Yahudi yang berdarah genetik Timur Tengah. Kebanyakan yang Timur Tengah ni Ortodoks. Puak-puak Yahudi yang sudah berpegang tiada lagi tanah yang dijanjikan untuk kami, iaitu Baitul Maqdis. Itu bukan lagi tanah yang dijanjikan untuk kami. Itulah Yahudi-Yahudi yang ada darah Bani Israel dulu. Namun tuan-tuan, mereka pun dah tak kata mereka Bani Israel pada hari ini, sebab asimilasi bangsa itu mereka dah jadi bangsa di tempat mereka, tok nenek mereka dulu melarikan diri. Cerita ni panjang ni, tuan-tuan, berbelit sikit. Okey, kalau tuan-tuan nak cari Bani Israel hari ni, tak ada. Apa tak ada? Ada orang kata tu Yahudi di Israel tu Bani Israel lah. Bukan. Kalau tuan-tuan kata dia orang Bani Israel, sahlah sebuah negara bernama Israel, because undang-undang antarabangsa sekarang menetapkan penubuhan negara berdiri di atas nation state. Kalau ada bangsa Bani Israel, ya dia boleh buat negara Israel. Mana ada bangsa Bani Israel? Mereka dah diaspora daripada Baitul Maqdis keluar itu 70 Masihi, 500 tahun sebelum Rasulullah dilahirkan.
Yang lari ke tanah Arab tu yang Nabi jumpa di Madinah itu keturunan dia orang pun dah jadi Yahudi Arab, tuan-tuan. Dah tak ada identiti Bani Israel. Yang lari ke Afrika dah jadi African Jews, sampai sekarang masih wujud. Yang lari ke Farsi, Persian, jadi bangsa Parsi. Yang lari ke banyaklah tempat, tuan-tuan. Termasuk yang lari ke timur sampai ke India, sampai ke Patan, bangsa Patan tu semua ada darah Bani Israel. Sebahagiannya dah jadi Muslim. So kalau kita nak cari, nak sebut Bani Israel, now tak ada dah sebenarnya. Sebab itu bila kita nak cerita Zionis, Yahudi, Israel, kita pakai ayat-ayat Bani Israel dalam Quran, tak kena, because itu dua entiti yang berbeza. Kita tinggalkan Yahudi Middle East ni, tuan-tuan. Sekarang ni Yahudi yang kita tengok Israel itu 90% datang daripada Europe. Di mana mereka 1000 tahun dahulu ketika datangnya tentera salib ke Baitul Maqdis, sedang tentera salib adalah Kristian, bukan Yahudi pun. Okey tuan-tuan, ringkas saya sebut. Orang Yahudi Eropah hari ini lebih dikenali sebagai Ashkenazi. Ashkenazi ni suku yang menempati kawasan timur Jerman, Austria, Poland, Ukraine sebahagiannya. Diorang ni bukan datang dari darah Bani Israel. Mereka ni adalah orang-orang Khazar. Apa dia orang Khazar? Dulu ada sebuah empire bernama Khazar, Empire Khazaria. Orangnya bijak, orang Khazar ni. Sebab tu tuan-tuan kata Yahudi bijak, Yahudi bijak, betul. Orang Khazar dipanggil. Dia orang bentuk sebuah empire Khazar. Empire Khazar ni dijatuhkan oleh bangsa Anglo-Saxon. Pernah dengar? Orang duduk UK mesti tahu bangsa Anglo-Saxon ni. Dan dia dijatuhkan oleh suku Anglo-Saxon, bangsa perosak di Eropah. Bila kerajaan dia dijatuhkan oleh suku Anglo-Saxon, orang Anglo-Saxon menjadikan orang-orang Khazar ni sebagai hamba, dijadikan tawanan perang, dibawa ke Eropah. Khazar ni dia punya location dia lebih kepada di kawasan di kawasan Eurasia, kawasan dia. So dibawa ke Eropah, jadi hamba, jadi pelarian perang, tuan-tuan. Masa tu Anglo-Saxon berkuasa di Eropah Barat waktu itu. Tetapi pada tahun 1066, era kejatuhan bangsa Anglo-Saxon kepada orang-orang Viking. Viking ni moyang Elizabeth lah. King William I tu bawa tentera dia, jatuhkan Raja Anglo-Saxon di England. Raja Harold II ataupun Raja Harold Godwinson itu adalah raja suku Anglo-Saxon. Jatuh era kejatuhan Anglo-Saxon, naik era orang-orang Viking di Eropah Barat. Itulah orang Viking tu akhirnya asimilasi dengan bangsa Eropah. Anglo-Saxon dengan Viking ni kongsi ciri yang sama, rambut perang, kulit merah. Itu yang orang putih sekarang kita tengok, rambut putih, rambut perang, kulit merah. Kalau tuan-tuan nak ambil orang Rom yang betul-betul Rom, Italian man, itu orang Rom, kan rambut dia hitam, muka dia macam mana? Itulah orang Rom asal. Okey? Baik. Bila orang-orang Viking naik, tuan-tuan, jadi membentuk kuasa Eropah baru yang kekal sampai hari ini, secara tak langsung sebahagian orang-orang Khazar yang jadi hamba Anglo-Saxon tu jadi milik mereka. Tapi orang Viking dia twist sikit. Dia janjikan pembebasan dan pemberian wilayah kepada orang Khazar ini dengan syarat kamu menjadi Yahudi. Mereka, apa pilihan mereka ada? Mereka declare kaum mereka sebagai orang Yahudi dengan janji orang-orang Viking, kamu akan dapat wilayah dan tanah kalau kamu jadi orang Yahudi. Sebab tu tuan-tuan dengar tak naratif selama ini Yahudi di Eropah ni disisih, betul tak? Betul tak? Dilanyak, disisih. Memang betul, kaji balik sejarah mereka ni siapa pada asalnya. Dan tuan-tuan harus ingat, taikun-taikun, pemodal-pemodal elit bangsa Yahudi di Eropah itu bukan orang Khazar. Itu kebanyakannya orang Anglo-Saxon dan Viking yang sahaja declare mereka ni Yahudi. Ada sebab. Dia orang jadi orang-orang kaya dan pemodal elit yang bertebaran di benua Eropah dan Amerika pada hari ini.
Okey, jadi tuan-tuan dah nampak dah 90% Yahudi Eropah tu datangnya daripada mana? Sebab tu hampir semua negara tak nak terima dia orang, sebab dia orang pelarian, bekas-bekas pelarian perang, bekas-bekas hamba yang akhirnya menjadi Yahudi. Komuniti mereka tak ada apa pun tuan-tuan ketika mana kuasa Eropah Barat bawa tentera salib datang ke Baitul Maqdis dulu. Dia orang tak tahu menahu because they are secular. Yahudi yang sekular yang tak ada apa-apa maklumat langsung berkaitan dengan apa itu Yahudi. Just declare sebagai orang kaum Yahudi. Settle. Itu je yang diminta oleh penguasa Eropah Barat pada waktu itu. Rupanya tuan-tuan, azan lah ni. Boleh azan dulu. Saya pun dah tuan-tuan. Kita berhenti dulu relax dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-'ati tammati was-salat. Ati Muhammad. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, muslimin muslimat sekalian. Sambung boleh putus cerita dah. Baik, kat mana tadi? Okey. Mari kita semak balik. Itulah asal cerita pembentukan Yahudi Eropah yang ada pada hari ini. Pembentukan berlaku 1000 tahun dahulu. Sehinggalah tuan-tuan
ia mencapai jumlah total 9 juta pada 1933. Dibentuk daripada pelarian mangsa perang yang sepanjang zaman sebenarnya disisih oleh orang-orang Eropah. Selamatlah beberapa orang yang ada inisiatif dapat keluar, educated, duduk di UK, pindah. Tadi saya kuliah Doha section 13, seorang makcik, saya lama Ustaz kat UK 10 tahun. Neighbor saya Yahudi Ustaz, baik sangat. Ya nak berkata macam mana, memang baik. Kan? Ya, bukan semua Yahudi jahat dak. Dia memang baik. Dia Yahudi. Asal mana tu kena cek balik lah. Dia asal daripada mana. Okey, baik. Jadi tuan-tuan kena faham, yang mengidam tanah Baitul Maqdis ni asal bukan Yahudi pun. Yang mengidam tanah Baitul Maqdis ni adalah kuasa barat. Sebab itu sebuah negara bernama Israel itu adalah milikan penuh kepada dua kuasa barat hari ini. Baik US, baik UK, sama je tuan-tuan. Mereka berjaya mendapatkan hari ini setelah mereka berhempas pulas gagal mendapatkannya pasca pembebasan Salahuddin Al-Ayyubi. Hari ini bezanya dia gunakan orang Yahudi yang mereka bentuk 1000 tahun dulu. Okey tuan-tuan, macam mana Barat berfikir? Palestin dah duduk di bawah Uthmaniyah, sekaligus Baitul Maqdis pun di bawah Uthmaniyah. Uthmaniyah dapatkan Baitul Maqdis dengan perang dan darah, walaupun waktu tu mereka berperang dengan Mamalik, tak apalah, dia orang dah jadi kerajaan empire. Yang penting Uthmaniyah pelihara Baitul Maqdis memang betul-betul all out. Itu fokus dia. Sebab itu Mekah dan Madinah walau berada bawah Uthmaniyah tetapi diserahkan kepada keluarga Bani Hashim sebagai pemerintah. Datuk moyang King Jordan tu adalah pemilik sebenar asal tanah Hijaz, semenanjung tanah Arab termasuk Mekah dan Madinah. Dia orang duduk bawah Uthmaniyah pada waktu itu. Ya. Dan wallahu alam, adalah beberapa sebab tertentu yang menyebabkan semua Sultan Uthmaniyah tak pernah pergi Mekah menunaikan haji. Itu fakta juga. Yang tu tuan-tuan kaji sendirilah, ya. Balik tuan-tuan cuba buat research, buat sikit assignment kan, kenapa semua Sultan Uthmaniyah tak pernah pergi Mekah buat haji. Okey. Baik. Jadi Uthmaniyah jaga Baitul Maqdis cukup ampuh. Tuan-tuan, macam mana perancangan barat? Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Dia rosakkan Uthmaniyah daripada dalam. Sultan Uthmaniyah, kalau sebut nama khilafah ni tuan-tuan, bukan semua sultan dia soleh. Itu hakikat yang kita kena terima. Era mencapai tahun 1800, dia orang dah mula jatuh. Uthmaniyah ni dah mula goyang tuan-tuan. Konflik keluarga dan sebagainya. Waktu itu orang Yahudi di Eropah yang dibentuk tu dah semakin ramai. Okey. Diambil beberapa orang elit dalam kalangan mereka, dijadikan kelompok-kelompok elit di Eropah Barat. Itulah yang muncul sehingga sekarang wujudnya sebuah bank bernama Bank of Rothschild itu tuan-tuan. Rothschild ni orang Yahudi, Frankfurt, Jerman. Daripada kelompok itulah dibentuk oleh Barat, sebab family tu asalnya hanya buka kedai emas je, jual emas je di Frankfurt, Jerman itu. Tapi dibentuk oleh Barat sehingga berjaya menubuhkan 5 buah bank di negara Eropah yang berpusat di London. Kita dapat balik Guthrie dulu kan, hasil pertolongan Rothschild Bank tahun 81, zaman Mahathir dulu kan. Okey. Tuan-tuan tengok dia buat macam mana. Waktu tu bank-bank di Eropah mula menawarkan pinjaman kepada Uthmaniyah. Sultan dia ambil kesempatan zaman Sultan Uthmaniyah yang tak berapa ni, dia pun tawarkan pinjaman. Dia ambil tak? Ambil tuan-tuan, dengan bank-bank Yahudi ni. Termasuk mereka masuk ke Palestin, tawarkan pinjaman-pinjaman kepada orang-orang Palestin.
Tak payah bayar tak apa, cagar tanah. Tuan-tuan tahu tak, sebahagian besar rampasan tanah yang Yahudi buat hari ini di tebing barat, seperti di kawasan satu penempatan bernama Syekh Jarrah di tebing barat lah. Tuan-tuan tahu tak, rampasan tanah itu dilakukan dengan court order, perintah mahkamah, kerana ada dokumen yang sah. Dokumen 200 tahun dulu dibawa balik keluar, tuan-tuan. Nak duduk terus boleh, kena bayar balik hutang dengan nilai semasa. Mana, tuan-tuan? Ini dia. Kena belajar ni. Kita kena belajar. Sebab tu British datang tempat kita, dia ajar buat leasehold. Pajak tu, lease. Tawar pinjaman, ambil. Tak bayar tak apa, as long as ada cagaran tanah ini, dia telah mencukupi. Tanah ni ada nilai. Apa dia orang fikir? Ambil. Habis lah, tuan-tuan. Dokumen dia orang pegang. Baik tu, Turki tahu benda ni, Erdogan tahu. Dulu Osmaniyah terlibat, dokumen-dokumen tu ada salinannya di Istanbul. Dia gunakan salinan-salinan itu untuk rampas tanah pada hari ini. Fakta, tak boleh kita nak kata apa, tuan-tuan. Waktu itu, sebab itu ketika kemunculan Sultan Abdul Hamid yang kedua, ini sultan yang amat disanjungi dalam era Osmaniyah awal 1900. Masalah dia, Sultan Abdul Hamid warisi kerajaan Osmaniyah dalam keadaan Osmaniyah menanggung bebanan faedah yang begitu banyak dari bank-bank Eropah. Waktu itulah, tuan-tuan, pengasas gerakan Zionis yang ditaja oleh Barat. Zionis asalnya merupakan sebuah gerakan hak asasi orang Yahudi di Eropah. Kan Yahudi Eropah ni saya dah cerita dah, pelarian, tak ada tanah, dizalimi, dilanyak, tuan-tuan. Muncul satu gerakan Zionis. Barat juga yang buat benda ni. Digunakan seorang jurnalis asal Austria, nama dia Theodor Herzl. Dia bentuk apa? Organisasi hak asasi kemanusiaan orang Yahudi. Dia sendiri penjarakan bapa dia sampai mati dalam penjara bawah tanah. Ini sejarah dia, Theodor Herzl. Sebab itu dia datang jumpa Sultan Abdul Hamid. Dia buat apa? Dia gunakan kesempatan, dia boleh tawarkan pelunasan keseluruhan hutang Osmaniyah kepada bank-bank Eropah. Waktu ni British dah guna orang Yahudi. Okey, di era 1900 ke atas ni dia tak guna dah bangsa dia sendiri, dia guna orang Yahudi. Kalaulah bukan Sultan Osmaniyah, saya rasa dia terima tawaran itu, Sultan Abdul Hamid. Tapi Sultan Abdul Hamid jati diri dia tinggi. Dia hanya jawab, kami dapat Baitul Maqdis dengan darah dan perang, kalau kamu nak kita guna kaedah yang sama. Tuan-tuan, dia tak terima ya tawaran-tawaran tersebut. Tak apalah, nak buat macam mana? Usaha meruntuhkan Osmaniyah terus berlaku dengan terciptanya First World War 1914 until 1918. Osmaniyah akhirnya terheret dalam kancah perang dunia pertama bersama dengan Jerman dalam keadaan menanggung beban hutang yang begitu banyak. Apa jadi, tuan-tuan? Makin goyahlah Osmaniyah. Waktu tu gerakan Kamal Atatürk sudah berjaya menjatuhkan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Goyang begitu, tuan-tuan, dah makin nak runtuh. Sharif Hussein Ibn Ali, moyang Jordan, yang masa itu menguasai Arab, tanah Arab, dia pula buat Arab Revolt, revolusi Arab. Bendera negara Arab tu merah, hitam, hijau, putih, itu adalah bendera revolusi Arab dulu. Itu sebab tu banyak negara Arab pakai warna tu. Dia pula buat satu revolusi berdekakan negara Arab daripada Osmaniyah. Sebab dia tengok tak boleh dah duduk bawah Osmaniyah macam ni, lingkup kita Arab duduk bawah Osmaniyah macam ni. Gerakan dia disupport oleh British because British assume pada peringkat awal dia akan bebaskan sekali Palestin. Sebab British nak Palestin. Rupa-rupanya dia tak bebaskan Palestin, dia hanya bebaskan negara Arab Teluk tu, semenanjung tanah Arab, Mekah, Madinah. Dia kata Palestin bukan hak aku. Waktu tu dia kata aku tak mau pun. Inilah yang mengakibatkan akhirnya British tak ada pilihan, dia sendiri datang dan dia attack Palestin pada 1917 dalam kancah Perang Dunia Pertama. Berlakulah Battle of
Jerusalem pada 1917, kalah Palestin. Kalah Palestin, dalam masa yang sama Uthmaniyah kehilangan bumi Palestin. Jatuhlah Palestin sebagai salah sebuah negara di bawah mandat penjajahan British. Apa yang British buat bermula 1917, tuan-tuan? Dia mula berperangai menjadi watak savior, penyelamat kepada komuniti Yahudi Eropah yang dia orang bentuk 1000 tahun dulu yang dilanyak itu. Dia bawa sikit masuk, beli tanah, duduk di tanah Palestin. Konsep pecah perintah dilaksanakan. Divide area. Ini orang Palestin, ini orang Yahudi. 30 tahun dia buat kerja ni, tuan-tuan. Kemuncaknya pada 1945. Macam mana dia buat? Tuan-tuan tengok British buat macam mana. Komuniti yang ada pada tahun 1933, Yahudi yang mereka bentuk dah sampai jumlahnya 9 juta. Majoritinya duduk di bahagian timur Jerman. Britain support puak Yahudi ni lawan Nazi, memberontak ke atas Nazi. 1933 siapa, tuan-tuan? Adolf Hitler. Okey, kan, ini Adolf Hitler ni membesar dengan masalah. Dia memang masalah, kan, hanya berpunca daripada keengganan sebuah sekolah menerima dia masuk, mengakibatkan dia protes dalam hidup dia sehingga kehilangan 42 juta nyawa manusia dalam Perang Dunia yang kedua. Dia buat macam mana? Bila dia tengok orang Yahudi ni, dah lah kau ni asal pelarian, kau tak ada tanah, tak ada negara, kau nak memberontak pula. Mati Yahudi ni, British saja buat. Mati Yahudi ni dilanyak dalam peristiwa Holocaust daripada 1933 sampai 1945. Kemuncaknya 1942. Disusun ribuan kontena, tuan-tuan. Disumbat bapa orang, mak orang, perempuan, orang tua, budak, bayi, masuk semua. Dilepaskan gas beracun, mati. Lepas tu dibakar kontena tu. Daripada 9 juta, 6 juta mati dalam peristiwa itu. Tinggal 3 juta, tuan-tuan. British pun datang sekali lagi menjadi penyelamat orang Yahudi. Kami akan tunaikan janji kami 1000 tahun dulu. Kamu jadi Yahudi, kamu akan diberi tanah. Dibawa ke mana, tuan-tuan? 1945. Dibawa berlabuh di pelabuhan Tel Aviv di Palestin. Yahudi ni pun bingung, kata nak selamatkan kami tapi bawa kami ke sini. Sedangkan dah beberapa kali berlaku peperangan dalam wilayah antara komuniti Yahudi yang dibawa British sejak 1917 dengan orang Palestin. Yahudi tu pun pening kepala, waktu tu nak selamatkan kami, kenapa letak kami kat Palestin, dah kami kena bergasak pula dengan orang Arab Palestin. Sedangkan pada waktu itu, tuan-tuan, lebih separuh tanah dunia milik British. Dia boleh bawa je ke tempat lain. Betul tak? Letak kat Penang boleh. Kan, New Zealand dia boleh letak. Dia letak situ. Tu tuan-tuan nak tanya saya, takkan dia orang tak tahu tentang sejarah? Saya dah kata dia orang bukan Bani Israel, tak tahu menahu tentang Yahudi. Selepas itu, tuan-tuan, baru naratif palsu tanah warisan dihidupkan oleh British ke atas orang-orang Yahudi ni. Kamu kena tahu, kami bawa kamu ke sini sebab kamu ada sejarah dengan tanah Baitul Maqdis. Naratif ni dibina sampai sekarang dah 70 tahun, tuan-tuan. Ni cerita dia. Siapa perancang kepada semua benda ni? Nampak tak dia buat macam mana? Dan pada waktu itu, kita nak kata macam mana, tuan-tuan, bangsa Palestin itu sendiri pun pecah dalam wilayah dia. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam keadaan dia dijajah pun dia boleh pecah dua parti utama, Fatah dan Hamas. Pernah berperang pun Fatah dan Hamas 2006, 300 orang mati di kedua-dua belah pihak. Itu tak masuk pecah 12 brigad utama bersenjata dalam kalangan rakyat Palestin sendiri. Sebab tu saya kata pembebasan akan berlaku, but bukan di tangan orang-orang Palestin. Akan ada sebuah kerajaan lain datang membebaskan tanah tersebut. Rakyat Palestin akan mendapat keamanan, kedamaian, kemerdekaan, tetapi bukan di bawah sebuah kerajaan kaum ataupun sebuah negara bernama Palestin lagi, tidak. Ini kena terima.
Tak apalah, tak payah ada negara, tetapi aman, damai, duduk bawah satu kerajaan Islam yang lain terbela, it's okay, no problem tuan-tuan. Jordan dah berjaya membuktikan dia orang boleh jaga 3.3 juta pelarian Palestin, hidup, makan, minum, diberi kerakyatan, hidup sampai sekarang tuan-tuan. Baik, hadirin sekalian, dunia mula bersimpati selepas peristiwa Holocaust. Orang Yahudi perlu ada tanah. Sebab tu sedikit demi sedikit tuan-tuan, British bawa orang Yahudi semakin diterima dunia pada waktu itu. Tak boleh nak kata apa. 1948 British menamatkan mandat penjajahan di tanah Palestin. Hari yang sama dia telah memberi laluan kepada David Ben Gurion, pengerusi Zionis pada waktu itu, untuk membentuk sebuah kerajaan atas nama kaum Yahudi bernama Israel. Apa jadi selepas tu? Kita sambung minggu hadapan insya-Allah. Masa dah tak cukup. Sebab kesimpulannya mudah. Belum sempat kerajaan Israel tertubuh dalam tempoh 24 jam, terus tercetus perang Arab Israel yang pertama pada 1948. Okey? Tapi boleh menang ni tuan-tuan. Menang besar Israel waktu tu. Negara ditubuhkan, belum pun usia negara tu 24 jam. Perang dengan 4 buah negara Arab, menang. Cuma dia Jordan lah. Jordan dia tak boleh, dia kalah dengan Jordan di tebing barat. Waktu dalam perang itu Jordan dia dipanggil dalam sejarah kemenangan separa Jordan, apabila Jordan menang di seluruh tanah tebing barat. Tapi Mesir dia dapat kalahkan, Syria dia dapat kalahkan, Iraq dia dapat kalahkan. Usia negara belum 24 jam, terus berperang. Sebab apa? Sebab bukan dia yang berperang. Tuan-tuan mahu faham siapa yang berperang. Sebab itulah kalau kita faham kenapa negara Arab sampai sekarang ni kalau boleh biar jangan perang dulu dengan Israel. Sebab dia tahu siapa kat belakang itu. Unless ada suatu kuasa besar, suatu kuasa veto yang nak join untuk pembebasan Palestin, kita boleh gunakan. Biar kuasa besar bertembung dengan kuasa besar, baru kita boleh beat di lapangan tuan-tuan. Wallahu alam. Sekadar ini dulu bingkisan saya untuk malam ini. Nak memahami isu ini, minggu depan kita sambung 1948, perang Arab Israel yang pertama, hinggalah perang 6 Oktober 2023. InsyaAllah. Wallahu alam. Inilah sekadar yang boleh saya isi untuk malam ini. Sekian dulu daripada saya tuan-tuan. InsyaAllah mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.